Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Nampaknya, Budin sudah tahu hati dengan cepaka Humairah. Berbaki 3 minggu lagi tayangan, berbagai kisah dan konflik yang bakal terjadi. Untuk minggu yang ke-11, apakah yang akan berlaku pada setiap watak yang ada? Yang pertama, nasihat. Budin menasihati Amar supaya jangan putus asa memujuk Lily. Amar berkata balik, dia terpaksa undurkan diri demi kebahagiaan Lily. Yang kedua, minta maaf. Humairah minta maaf pada Aina atas kelakuan kasarnya sebelum ni. Dia berjanji tidak akan kasari Aina lagi. Pada mulanya, Aina masih takut. Tapi setelah dipujuk Budin, akhirnya Aina mengangguk. Budin berkata, Masu mahu berkawan dengan Aina. Sempat lagi dia minta hot coklat dengan paksunya. Yang ketiga, tentang ikatan. Lily bertanya pada Budin tentang hubungannya dengan Humairah. Nampaknya, Budin tak selesa dengan pertanyaan Lily. Lily sedar perbuatan Humairah pada Budin sangat-sangat melampau dan telah meragut kepercayaannya. Budin dah tak percayakan Humairah lagi. Namun Lily harap Budin beri dia peluang untuk dibuktikan yang dia betul-betul dah berubah. Budin bertanya balik pada Lily tentang dia dengan Amar pula. Adakah Lily juga memberi peluang pada Amar? Lily menjawab balik, peluang yang diberi bukan sekali, tapi berkali-kali. Cintanya pada Amar telah mati. Lily yakin cinta Budin pada Humairah masih ada, cuma hati yang terlalu terluka. Budin tidak mahu membazir masa kerana hatinya telah tertutup buat dia. Lily harap Budin boleh pertimbangkan permintaannya. Rupa-rupanya, dalam diam, perbualan mereka berdua telah didengari oleh Humairah. Tapi dia tak kisah pun. Dia tidak akan mengalah. Apapun jadi, Amiruddin tetap akan jadi milik dia. Yang keempat, pengakuan. Humairah berterus terang pada Mama, Papa dan Nek Bunga bahawa dia pura-pura sukakan Budin sebelum ni. Ternyata kata-kata Dahlia adalah benar belaka. Dia telah mengaku pun salahnya dan amat-amat menyesal. Humairah juga kata dia telah bersubahat dengan Mak Rafiq. Nek Bunga naik angin. Dia berkata, anda kata hati tak suka, kenapa permainkan hati Budin? Dahlia mencebik mendengar kata-kata penyesalan Humairah. Dahlia mencela, boleh percaya ke? Datuk Malik risau. Anda kata anaknya mahu terima Budin oleh kerana hutang budi. Nek Bunga dah tak yakin dengan dia lagi. Dia tidak mahu ikatan perkahwinan hanya setahun dua saja dan lepas itu bercerai. Dahlia tersenyum simpul kerana jika Humairah mahu kembali dengan Budin, maka dia masih ada peluang untuk dapatkan Rafiq. Yang kelima, fasa pujuk yang pertama. Di waktu Budin melihat anak buahnya dalam bilik Humairah, Humairah bawakan suaminya teh susu dengan pisang goreng. Pada hari itu, Budin tidak sempat lagi merasa air tangan isterinya sebelum tragedi berlaku. Humairah minta peluang terakhir pada Budin. Dia nak buktikan yang dia betul-betul ikhlas menerima suaminya. Budin berkata dia boleh maafkan, tapi tiada peluang lagi. Kenapa buat saya macam ni, Cempaka Humairah? Sebab saya tak nak hidup dengan awak. Saya cintakan Rafiq. Dan saya tak nak hilang dia. Tapi Mama, Papa, Nenek semua tak boleh terima dia. Humairah, saya boleh undur diri kalau Rafiq tu boleh bahagiakan awak. Tapi awak tak perlu nak permainkan saya. Awak tak perlu nak jadikan saya ni kambing hitam. Sedarlah diri itu sikit, okey? Awak ingat saya nak jatuh cinta dengan awak? Ha? Setiap malam, saya menangis. Awak ingat saya suka ke tidur atas lengan awak? Awak nak saya duduk rumah? Tak payah kerja? Berapa banyak gaji awak? Awak ingat saya nak sangat ke duduk rumah papan? Ha? Awak kerja sampai mati pun takkan penuhi kehendak saya. Cukuplah tu gini saya. Saya tak sangka betul-betul terseksa Humairah hidup dengan saya. Yes! Yes, akhirnya plan aku berjaya juga. Yang keenam, kerja.
Budin tetap bekerja seperti biasa di pejabat dan urusan peribadi ditolak ke tepi. Dahlia juga telah bekerja di situ. Dalam masa yang sama, Dahlia juga bantu pujuk Budin supaya terima Humairah. Jika itu terjadi, peluang Dahlia untuk dapatkan Rafiq masih ada. Humairah mahu berbincang pada Budin mengenai kerja part-time suaminya, iaitu menjual burger pada waktu malam. Humairah tawarkan kenaikan gaji kerana dia kasihan dan tidak mahu Budin kerja siang dan malam. Tapi nampak gayanya, Budin tak peduli. Waktu ini, Humairah juga ada bertanya sama ada Budin cintakan Afifah atau tak. Namun Budin hanya diamkan diri. Yang ketujuh, situasi di gerai burger. Sebelum dia mahu beri surat berhenti kerja pada Datuk Okey, dia teringat waktu kemarin ketika dia berada di gerai burger yang dia usahakan bersama Azman. Dia berbual dengan Afifah. Afifah bergurau pada Budin tentang Humairah. Dia berkata, Budin yang sering termenung mesti rindukan isterinya. Budin terus menunjukkan reaksi yang tidak berapa suka dengan gurauan Afifah. Afifah pun tukarkan topik perbualannya. Dia bertanya pada Budin tentang masa depan bisnes. Manalah tahu Budin mahu besarkan lagi perniagaan burgernya. Budin kini sedang mengumpul duit untuk tebus semula tanah arwah ayahnya. Nampak gayanya, Budin mahu hidup di kampung. Afifah rasa simpati, tapi dia akan rasa sedih jika itu keputusan Budin. Asnan sangat setuju jika Budin dengan Afifah. Azman berkata pada tunangnya supaya jangan masuk campur urusan Budin. Biar Budin sendiri yang tentukan jalan hidupnya. Yang ke-8, berhenti kerja. Budin berjumpa Datuk Okey dan menyerahkan surat letak jawatan. Dia mahu fokuskan pada perniagaan burgernya saja. Datuk Okey bertanya, sama ada Budin berhenti kerja kerana gaji tak cukup ataupun sebabkan Humairah. Budin menjawab, kedua-duanya tiada kaitan. Mengenai soal hati dan perasaan, Datuk Okey tidak kisah jika Budin mahu lepaskan Humairah. Dia rasa sedih kerana akan hilangnya seorang menantu yang sangat-sangat baik. Pintu rumah sentiasa terbuka untuk Budin, walaupun Budin telah bercerai dengan Humairah sekalipun. Mengenai duit pemindahan Lily, dia tetap akan bayar setiap bulan, walaupun dia tak bekerja di situ lagi. Datuk Okey berharap Budin janganlah menghukum dirinya. Berilah dia peluang untuk tebus salah dirinya pada Lily. Yang ke-9, situasi di pejabat. Humairah menatap gambar nikahnya. Rasa rindu yang semakin hebat setelah Budin tidak bekerja lagi di situ. Selepas itu, Rafiq datang dan memujuk Humairah. Berbuih mulutnya menjelaskan pada Rafiq bahawa hanya suaminya saja cinta matinya. Dia jelaskan lagi yang dia baru sedar Budin adalah cinta sejatinya dan dia menyesal menghinanya. Rafiq masih fikir Humairah terima Budin oleh kerana terhutang budi. Tetapi tidak. Rafiq pergi dari situ dengan hati yang kecewa. Dahlia pula menambah cerita pada Rafiq. Dia berkata Humairah ada mengutuk dia. Rafiq lelaki tak guna dan penakut. Ditambah lagi, Rafiq adalah soto kurita dan bapuk. Selepas itu, Budin pula datang ke pejabat dan berjumpa Humairah. Dahlia risau, kalaulah Budin mahu ceraikan Humairah, nanti melepaslah dia untuk dapatkan Rafiq. Tujuan Budin datang adalah untuk memberi duit nafkah. Setiap tutur kata dan gerak-geri Humairah, Budin langsung tak percaya lagi. Humairah mengadu Rafiq ada datang tadi dan dia bertanya sama ada Budin cemburu ataupun tak. Tapi ternyata tidak, kerana cintanya pada Humairah telah kosong. Tiba-tiba Adila datang dan beritahu pisang goreng telah kehabisan. Dilihat Humairah ada menyuruh Adila belikan pisang goreng. Adila kasihan melihat bosnya tidak makan dari pagi. Budin pun beredar dan Humairah pun telah masuk ke bilik mesyuarat. Setelah habis mesyuarat, Adila berjumpa bosnya dan berikan pisang goreng.
Adila berkata Encik Budin yang belikan dan pesan supaya makan. Humaira menahan sebab dan bergenang air matanya. Sebaik saja dia berjamah pisang goreng itu. Berani kan Lang cakap mami dia tu. Ni mesti Rafiq. Mesti dia risau sangat. Kau nak kenapa? Ada dalam bahaya tu, Mi. Kau ajarlah polis. Tapi baliklah mati untuk dia. Belum tentu nak kahwin dengan Fik lah. Aku nak culik dia. Aku nak duit family dia. Alang-alang kau dah tanya senang sikit kerja aku. Aku nak duit kau. Tak ada siapa nak bayar kau lah. Dengan dia. Kau berani sentuh isteri aku Kau cuba ayam pisau tu aku nak tengok. Seinci kena leher dia, 2 inci urat leher kau putus tak? Apa pun jadi tak lepas dengan dia. Kau pula hancur hidup kau. Lepaskan dia! Kau berani kau ketak aku lagi lah! Jantan pengecut! Kau sentuh bini aku lagi memang kau mampus aku kerjakan! Terima kasih tolong saya. Tak apa Syumairah. Kaki Syumairah tu kena cuba doktor. Luka saya sikit je. Luka awak tu dalam. Saya tak nak apa-apa jadi dekat awak. Luka saya sikit je Syumairah. Luka dekat hati saya ni lagi dalam. Yang ke-10, Lily dan Sakinah. Lily baru saja melawat hakim di hospital bersama Aina. Sebab situ, dia ada terserempak dengan Sakinah. Semenjak Lily sembuh, mereka berdua sering kali lepak bersama. Mereka berdua ada berbual tentang jodoh. Tapi itu pun dimulakan dengan Sakinah. Sebab mula Sakinah bergurau dengannya. Dia berkata, mungkin Lily sedang menunggu Amar. Tapi ternyata bukan. Mereka berdua telah bercerai. Tapi, adakah perceraian ini boleh menyatukan semula hubungan antara Lily dan Amar? Yang ke-11, cemburu. Cebakah Humaira cemburu melihat Budin lebih ambil berat dengan kakaknya? Begitu juga dengan Dr. Afifah, lebih menyakitkan hati. Lily jelaskan pada adiknya bahawa tiada sekelumit pun ada perasaan pada Budin. Dia tahu adiknya cemburu dan dia telah pun jelaskan. Humaira pun meminta maaf kerana salah anggap pada kakaknya. Yang ke-12, berdepan. Oleh kerana Humaira mahu pertahankan haknya, dia berjumpa dengan Afifah di klinik. Dia terus masuk ke bilik. Humaira memberi amaran supaya jauhkan diri dari Budin. Kali ini, Humaira tegas dengan Afifah. Afifah mula risau andai kata keadaan semakin kecoh. Afifah jelaskan bahawa gara-gara Humaira, hati Budin begitu terluka. Namun, itu bukan bermakna Afifah perlu menggatal dengan suami orang. Setelah Humaira beredar, dia bersemuka dengan Hasnah pula. Hasnah tahu Humaira baru saja berjumpa Afifah dan cari pasal dengannya. Yang ke-13, pelik. Humaira mendapat panggilan dari suaminya. Dia mesti boleh agak Budin akan marahkan dia kerana menyerang Afifah. Mesti Hasnah sudah beritahu. Tapi andaian Humaira salah dan Budin tak marah pun, cuma tegur saja supaya jangan kacau orang. Budin juga beritahu yang dia akan datang ke rumah pada malam itu. Hati Humaira nampaknya gembira. Oleh itu, dia akan masakkan makanan yang sedap-sedap buat suami tercinta. Persoalannya, kenapa Budin nak datang ke rumah? Kalau boleh, dia mahu mengelak dari berjumpa isterinya. Humaira fikir, mungkin kesungguhan dia pertahankan hak sebagai seorang isteri dihargai Budin. Yang ke-14, bersubahat. Puan Sri Zabeda sanggup lakukan apa saja supaya anaknya dapat kahwin dengan Humaira. Oleh itu, dia mengupah Dahlia untuk lakukan sesuatu, iaitu rosakkan hubungan Humaira dengan Budin. Dahlia rasa hampa kerana dia tiada peluang untuk dapatkan Rafiq. Dia perlu sedar dan berpijak di bumi yang nyata. Ganjaran yang lumayan, rugi jika ditolak. Dan yang ke-15, bincang. Humaira telah masakkan kari ayam untuk suaminya.
Dahlia dan Nek Bunga semacam saja melihat gelagatnya. Dahlia kini sudah sedar dan dia takkan kejarkan Rafiq lagi. Duit lagi penting. Oleh itu, dia perlukan laksanakan tugas yang diarahkan Puan Sri Zabeda. Budin telah sampai dan dia mahu berbincangkan sesuatu. Humairah sangka Budin mahu terimanya semula, tapi tidak. Budin jelaskan yang dia akan berkahwin dengan Afifah. Terkejut Humairah dan pucat mukanya. Semuanya ada terdiam. Humairah rasa bagai nak gugur jantungnya. Dahlia tersenyum gembira. Dia dah tahu pasal itu kerana Hasna ada telefonnya dan beritahu Budin akan menikah dengan Afifah pada bulan depan. Makanya Dahlia tak perlu besar payah untuk jalankan tugas kerana Budin sendiri yang akan menceraikan Humairah. Lagi mudah kerjanya dan dapatkan ganjaran yang ditawarkan Puan Sri Zabeda. Dia juga yakin Humairah tidak akan mahu hidup bermadu. Kalau ikutkan hati aku nak suruh aja Budin tu cari perempuan lain. Mara ikhlas cintakan abang. Mara tak berlakon, Pak. Dan cinta saya untuk awak, Maira, dah kosong. Dia imamku. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama.